Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa sekali lagi untuk kelas terjemahan dan tafsir ringkas. Kita akan sambung pada ayat seterusnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan idza apabila, dan ingatlah apabila qataltum kamu telah membunuh. Tum di sini kembali kepada Yahudi. Kita masih berkisar tentang Yahudi tadi. Qataltum. Nafsan, satu jiwa atau sebarang jiwa. Jadi dalam bahasa Arab, kalau tanwin nafsan, dia boleh ada dua makna. Satu boleh bermaksud tankir, maksudnya siapa saja, boleh jiwa siapa-siapa pun. Dan satu lagi boleh kepada ta'zim, itu maksudnya satu jiwa yang khas, yang istimewa. Itu dikatakan di sini nafsan, ada dua, boleh tankir dan boleh ta'zim. Fa, maka iddara'tum, sebenarnya iddara' ni sebenarnya tadara'tum. Tadara'tum. Jadi disebabkan ta dengan dal dia punya makhraj sama saja. Jadi kerana ada fa sebelumnya, jadi diidghamkan pada huruf dal. Kemudian dia letakkan hamzah wasal di sini. Tadara'tum. Jadi tadara'tum dari akar kata dara'a. Dara'a bermaksud dia berpaling untuk mengelak dan menyelamatkan dirinya. Maksudnya mengelak daripada sesuatu dan demi untuk menyelamatkan dirinya. Ada juga orang Arab mengatakan dara'a ni, kalau dia kata dara fulanun, dia cuba mengelaklah daripada sesuatu, berdolak dalih. Fiha, dalamnya. Fiha ni boleh banyak makna nanti. Boleh banyak makna. Ha ni kepada, boleh kembali kepada yang dibunuh, nafsan ini. Dan siapa tu nafsan ni nanti kita terangkan. Wa, dan Allah mukhrijun, mengeluarkan, daripada akar kata kharaja, mukhrijun atau mengeluarkan atau menzahirkan atau menjelaskan atau membuktikan apa-apa kuntum kamu itu sebelumnya taktumun, kamu menyembunyikan. Ini fi'il mudhari jamak mukhatib, kamu semua sembunyikan. Jadi terjemahannya yang mudah, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha, dan ingatlah apabila kamu telah membunuh suatu jiwa, maka kamu berdolak dalih kerana dalam hal itu. Fiha, dalam perkara itu. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah menzahirkan atau mengeluarkan apa yang kamu sembunyikan sebelumnya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang orang Yahudi, tum ni kepada orang Yahudi tadi, bahawa orang Yahudi ini telah membunuh satu jiwa, lalu mereka berdolak dalih untuk menyalahkan itu, sana menyalahkan sini. Ada raktum ini boleh antara satu sama lain bertelagah dan saling menyalahkan antara satu sama lain. Jadi ada yang mengatakan bahawa ayat ini, mereka ada riwayatlah mengatakan bahawa yang orang Yahudi ini telah berlaku perbunuhan antara mereka. Jadi mayat yang dibunuh itu diletakkan di satu kawasan pertengahan antara dua buah kampung. Jadi bila terjadi di situ bertelagah, orang kampung mana yang bunuh, orang kampung yang mana yang bunuh. Jadi ada banyak sebab lah, ada yang dikatakan sebab
perempuan lah, ada sebab katakan sebab harta lah, dan macam-macam cerita riwayat kita boleh dapatkan pelbagai sebab mereka katakan. Jadi mereka bertelagah di sini, saling menyalahkan antara satu sama lain. Nanti tapi apa yang mereka bertelagahkan itu Allah Taala akan zahirkan. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Allah Taala akan keluarkan atau menjelaskan atau menzahirkan apa yang mereka sembunyikan sebelum ini. Jadi kalau kita nak tahu apa kisah ni, sebenarnya banyak penafsiran di sini, itu bersambung dengan ayat seterusnya, ayat di bawah ni, dan kita akan belajar. Jadi ayat ini tak lengkap. Tanpa ayat ini kita perlu tahu kejadian ini berdasarkan daripada ayat yang di sini. Ayat seterusnya, fa maka qulna, kami katakan, idribuhu, idribuhu ni daraba boleh bermaksud daraba biasa, maknanya dia telah pukul dengan tongkat, atau kita katakan daraba masalan, dia telah memberikan contoh. Daraba maknanya memberikan permisalan atau memberikan contoh. Biba'diha dengan antara satu selain dengan lainnya mengenai hal itu. Ha ini kembali tadi zamir tadi nya. Jadi di sini ada ba di sini, bi di sini. Ini boleh bermaksud, ba kita boleh bermaksud, boleh kata bersama. Sebagaimana dalam bahasa Arab kita katakan zahabtu bi Zaidin. Aku telah berjalan bersama-sama dengan Zaid. Kemudian ada juga ba di sini yang bermaksud disebabkan. Contohnya ayatnya ada. Sebentar contoh laqitu bi Zaidinil Asad. Aku telah berjumpa dengan singa disebabkan oleh Zaid. Mana disebabkan oleh Zaid, aku dapat berjumpa dengan atau dapat pergi melihat singa. Ba juga masukkan disebabkan atau itu. Kemudian ba juga bi di sini boleh bermaksud sumpah. Sebagai contoh billah, kita kata. Billah maknanya sumpah dengan nama Allah. Jadi dalam ayat ini yang sesuai ada dua makna di sini. Dua makna maknanya berserta, berserta dengan yang lain. Biba'diha maknanya berserta dengan yang lainnya, atau biba'diha disebabkan yang lain-lainnya, disebabkan orang lain. Kadzalika maka demikianlah, yuhyi telah dihidupkan daripada haya, yuhyi dihidupkan Allah Taala telah hidupkan al-mauta. Maut maknanya yang mati. Allah Taala telah menghidupkan yang mati. Wa dan yurikum, yuri maknanya daripada ra'a, perkataan ra'a, yurikum di majhul ini dipertunjukkan. Yurikum telah ditunjukkan kepada kamu ayatihi. Ayat ini ada ayat, ayati ini jamak, ayatihi tanda-tandanya. La'alla supaya kamu, la'allakum taqilun, daripada akala, fil mudhari jamak mukhatib. Taqilun, kamu mengetahui, kamu berfikir atas perkara itu. Jadi terjemahannya, kul nadribuhu bi ba'diha, maka kami katakan, boleh terjemahkan, kami katakan pukullah ia dengan berserta dengan yang lainnya disebabkan itu, atau disebabkan perkara itu. Kadzalika maka yuhillahul mauta, Allah Taala telah menghidupkan yang mati, wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun, dan
dia telah memperlihatkan kepada kamu tanda-tandanya supaya kamu menjadi orang-orang yang berakal. Jadi ayat ini orang-orang Islam sebelum ni tersilap. Mereka mengatakan bahawa Allah Ta'ala di sini ada katakan mayat itu telah dihidupkan. Sebenarnya bukan demikian. Tidak ada mayat yang mati boleh dihidupkan. Ini akan melanggar sunatullah. Kalau orang yang dah mati memang tidak boleh dihidupkan. Jadi mereka bertelagah di antara situ. Kulna kami katakan pukullah itu atau berikanlah permisalan itu disebabkan yang lainnya atau bersertakan dengan yang lainnya. Dan Allah Ta'ala menghidupkan yang mati. Bukan Allah Ta'ala menghidupkan yang mati. Jadi ini ada banyak kisah kan, yang masuk dalam Islam. Kemudian berdasarkan ayat ini, ada juga dalam kitab tafsir yang lain daripada kitab Fathul Bayan. Dalam kitab Fathul Bayan, dia mengambil bahawa ayat ini menceritakan bahawa ada satu kisah terjadi di kalangan orang Yahudi, telah terjadi satu perbunuhan yang di atas tadi tu, kan? Terjadi satu perbunuhan. Jadi mereka bertelagah, mereka nak menyembunyikan siapa pembunuh itu. Jadi Allah Ta'ala telah perintahkan supaya daging korban itu, tulangnya itu diambil, pukul kepada mayat itu. Dan mayat itu hidup lalu menceritakan semuanya. Jadi dah dapat tahulah siapa pembunuhnya. Ini yang menjawab soalan itu hari, ada siapa yang pernah bertanya dengan saya tentang cerita ni, bahawa orang Yahudi dia ambil tulang itu, dia pukul mayat itu hidup, jadi dapat tahu kan siapa pembunuhnya. Tapi sebenarnya cerita ini langsung tidak ada asas dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Dan tidak pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi cerita ini adalah berkisar di kalangan orang-orang Yahudi. Mereka yang menceritakan seperti itu. Bahawa mereka kaitkan dengan peristiwa di atas tadi yang cerita pasal penyembelihan lembu tadi. Jadi ada terjadi pembunuhan daripada daging tulang daripada lembu tu, mereka pukul mayat itu untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Dari kajian saya dan bacaan saya dari Tafsir Kabir, Hazrat Muslim radhiyallahu anhu mengatakan bahawa cerita itu tidak ada asasnya dalam Al-Quran maupun hadis ataupun pernah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan ada di kalangan orang-orang Yahudi yang menceritakan hal ini. Dan dijelaskan lagi bila ada perkataan wa'iza sini, kan, dan ingatlah apabila, ini maksudnya kisahnya dah berlainan. Masih tentang Yahudi tapi perjalanan kisah tu dah lain. Jadi yang tentang lembu tadi di sini. Sini lagi wa'iza. Wa'iza kalau untuk kesembelih. Kemudian ada lagi di atas. Tu semua lain-lain cerita. Ni pun lain. Semua lain-lain kisah. Jadi di sini wa'iza sini lain daripada cerita sembelih lembu yang kita baru-baru belajar ni, bahawa sembelih lembu yang baru-baru ini itu disebabkan mereka ingin menyembah lembu-lembu itu. Dan mereka mengaitkan Nabi Harun juga menyokong mereka untuk menyembah lembu. Tetapi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelih lembu itu. Itu kisah lain. Yang ini lain. Bukan disebabkan sembelihan lembu tadi tulangnya dipukul kepada mayat dan mayat itu hidup. Tapi malang bahawa kisah ini masuk dalam tafsir Fathul Bayan. Tetapi jemaat kita, Hazrat Masih Maud AS sendiri dan Hazrat Muslim Maud mengatakan bahawa cerita itu sebenarnya tidak ada asasnya. Jadi ayat ini menceritakan bagaimana Allah Ta'ala mengatakan bahawa Allah Ta'ala menghidupkan yang mati. Maksudnya walaupun orang itu telah mati, tapi kita masih boleh dapatkan bukti-bukti daripada mayat.
Kan sekarang ni kan dah canggih, dah macam-macam dalam dunia sekarang ini. Kita boleh ambil dia punya DNA, banyak lagi daripada kesan cap jari daripada mayat itu, atau kesan sperma daripada mayat itu, kan, kesan cakar, macam-macam lah kita boleh dapatkan daripada mayat itu. Tapi bukan mayat itu bercakap, tapi bukti-bukti itu yang bercakap bahawa orang itu yang membunuhnya. Begitu juga Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam bukunya Izalah Auham, beliau menjelaskan tentang ayat ini. Sekali lagi beliau mengatakan tidak ada bukti bahawa Allah Ta'ala telah menghidupkan yang mati untuk memberitahukan bahawa dia dibunuh oleh si fulan atau si fulan. Memang tidak ada. Jadi Hazrat Masih Maud alaihissalam jelaskan bahawa di sini adalah menjelaskan bahawa bahan-bahan bukti itu boleh mensabitkan siapa pembunuhnya. Jadi inilah ilmu teknologi yang sekarang orang gunakan, bahawa dengan pelbagai teknologi dapat, kadang-kadang orang tu dah mati, dia tak boleh bercakap, kita tak tahu siapa pembunuhnya. Tetapi berdasarkan bukti-bukti kajian-kajian, seolah-olah mayat itu bercakap, memberitahukan bahawa dia punya sperma ada situ, atau dia punya darah dia ada terpecik kat baju dia, atau dia punya macam-macam lah, kuku dia ke, atau pisaunya ada cap jari, itu semuanya ada. Itu yang membuktikan. Maksudnya di situ. Kemudian ada juga kita boleh tafsirkan di sini bahawa orang Yahudi telah membunuh satu jiwa. Saya dah katakan tadi dalam awal, dalam segi bahasa satu persatu, nafsan ini boleh bermaksud siapa-siapa pun, tankir, atau boleh bermaksud kepada takzim. Itu satu jiwa yang khas atau pilihan. Jadi di sini Hazrat Masih Maud alaihissalam juga menggambarkan bahawa kesalahan orang-orang Yahudi apa membunuh satu jiwa. Jiwa yang dimasukkan di sini adalah Hazrat Isa alaihissalam. Bila mereka membunuh Hazrat Isa alaihissalam, lalu mereka bertelagah antara mereka. Mereka tak yakin sesungguhnya mereka benar-benar membunuhnya ataupun tidak. Ada mengatakan mereka tak membunuhnya. Ada mengatakan dah membunuhnya. Dan mereka bercanggah. Mereka kata nampak dia ada dekat Galilea. Jadi mereka bercanggah di situ. Mereka tak yakin. Jadi di sini wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Jadi Allah Ta'ala telah menjelaskan apa yang mereka sembunyikan, yang selama ini 2000 tahun mereka tidak tahu apakah perkara yang sebenar terjadi kepada Hazrat Isa alaihissalam. Lalu dengan kedatangan Hazrat Masih Maud alaihissalam, Hazrat Masih Maud alaihissalam telah membukakan kisah yang sebenar apa yang terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana dikatakan beliau tidak mati di tiang salib, beliau cuma pingsan, kemudian selepas diturunkan daripada tiang salib, dibawakan ke dalam gua, daripada gua dia diberikan rawatan, diberikan marham untuk rawat luka-lukanya, kemudian dia sembuh, kemudian dia keluar dalam keadaan menyamar, pergi ke Galilea, berjumpa dengan anak muridnya, kemudian dia pergi tunjukkan kepada anak muridnya dia boleh makan, dia bukan hantu, bukan roh, beliau masih hidup. Kemudian dari situ beliau hijrah pergi ke timur. Jadi di sini dalam buku Masih di Hindustan, Hazrat Masih Maud alaihissalam telah buktikan kisah sebenar apa yang mereka pertelagahkan tentang Nabi Isa alaihissalam itu melalui kitab sejarah, melalui kitab kedoktoran, melalui Al-Quran, melalui Bible, melalui kitab-kitab terdahulu juga. Jadi kitab yang sangat luar biasa yang sepatutnya boleh mendapatkan anugerah Nobel kalau kita kaji. Inilah satu-satunya kitab yang pertama sekali membuat kajian tentang perjalanan Nabi Isa alaihissalam pergi ke Kashmir. Inilah satu-satunya kitab yang pertama. Kemudian keluar banyak kitab-kitab lain orang ceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Tapi yang pertama yang membuat kajian tentang Nabi Isa alaihissalam setelah 2000 tahun
Itulah ini yang disebutkan wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ini pun boleh bermaksudkan di sini. Kemudian ada lagi kisah lain lagi yang boleh dikaitkan daripada ayat ini, iaitu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dikatakan bahawa ada seorang pemimpin daripada Bani Yahudi, Bani Kainuqa, namanya Ka'ab bin Ashraf, dan pembantunya juga iaitu Abu Rafiq daripada Bani Nazir. Jadi mereka ni sangat licik dan jahat. Mereka tak menyukai Islam. Ketika Islam datang ke Madinah, mereka sangat beruntung menjual senjata, menyalurkan riba. Orang-orang pinjam mereka ambil riba yang lebih-lebih. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, jadi orang-orang Arab di situ tak bergaduh lagi. Jadi penjualan senjata menjadi berkurangan. Kemudian Islam pula melarang mengambil riba. Jadi riba tak laku. Dah kurang berlaku. Jadi Ka'ab bin Ashraf ini sangat membenci Islam. Jadi setelah terjadi, diriwayatkan setelah terjadi perang Badar, dan baru saja terjadi perang Badar, Islam telah mencapai kemenangan. Jadi Ka'ab bin Ashraf telah pergi ke Mekah. Dia penjual pedagang, pergi ke Mekah, dia berdagang di sana sambil menghasut orang-orang Mekah untuk membalas dendam. Dia mengatakan dia berjanji untuk membantu orang-orang Quraisy Mekah untuk mengalahkan Islam. Dan dia mengatakan dia telah membuatkan dirinya ini hanya untuk menghancurkan Islam. Dia siap berkorban apa saja untuk menghancurkan Islam. Jadi orang-orang Arab Quraisy ni semangat kerana mereka rasa dapat bantuan daripada orang-orang kaya Yahudi di Madinah waktu itu. Jadi kemudian terjadi peperangan selepas itu, tapi bila Ka'ab bin Ashraf balik, pada masa yang sama dia bawa syair-syair yang ditulis oleh orang-orang Quraisy Mekah yang sengaja menghina keluarga Rasulullah SAW, menghina wanita-wanita Islam. Jadi Ka'ab bin Ashraf balik ke Madinah, syair-syair itu dibaca-bacakan, memburuk-burukkan wanita-wanita Islam. Jadi syair-syair ini tersebar, merebak. Jadi orang baca-bacakan. Bila dah banyak syair-syair ini dibacakan, jadi pandangan orang-orang umum kepada wanita-wanita Islam itu jadi jatuh. Mereka pandang hina, pandang rendah kepada wanita-wanita Islam. Jadi nak jadikan cerita, satu waktu ada seorang wanita Islam pergi ke kedai orang Yahudi untuk memperbaiki barang kemasnya. Bila dia pergi ke kedai atau ke rumahnya membawa barang kemasnya untuk diperbaiki, jadi orang Yahudi ni katakan, buka nikab kamu. Jadi waktu tu belum ada lagi perintah pardah. Tapi kerana dah tersebar orang-orang Yahudi memandang rendah, memandang hina wanita-wanita Islam, jadi mereka pun rasa malu, mereka tutup menggunakan nikab. Jadi orang Yahudi tadi, yang tukang tadi tu, kata buka nak melihat. Jadi perempuan Islam ini, wanita Islam ini tidak beri, tak izinkan. Tapi kerana bila dia membuat secara paksa, orang Yahudi ni membuat secara paksa, bila dia buka nikab tu, kerana pakaian dia mungkin bersambung dengan nikabnya tadi, jadi maknanya pakaian itu terlucut. Jadi kelihatanlah badan dia itu. Jadi kerana kejadian itu, orang-orang Yahudi yang ada di sekeliling itu ketawakan wanita Islam itu. Mereka memperolehkan, mentertawakannya. Dan kejadian di situ dilihat oleh seorang Muslim. Jadi orang Muslim ini pergi untuk menyelamatkan wanita itu, maka terjadilah pergaduhan. Bila terjadi pergaduhan, ramai-ramai mereka telah membunuh, telah pukul orang Islam itu sampai mati. Ini dikatakan faqul nadribu bi ba'dihha, berserta dengan di antara mereka memukulnya. Boleh dikatakan di situ juga ini kepada itu.
Bila dah dipukul orang itu dah mati, pendekkan cerita. Jadi cerita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkenan dengan perkara ini dan akhirnya Rasulullah SAW telah menjatuhkan hukuman kepada Ka'ab bin Ashraf dengan rakan sekongkolnya iaitu Abu Rafi. Jadi sampai sekarang orang Yahudi masih mempertikaikan. Dia kata kalau kata Ka'ab dibunuh ini sepatutnya kalau terjadi peperangan atau berlaku dalam peperangan bolehlah dibunuh. Ini tak ada peperangan, tak ada apa tapi dia dibunuh. Orang-orang Yahudi sampai hari ini dipertikaikan. Tapi di sini bukan masalah dia yang membunuh. Masalahnya di sini pada pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Ka'ab bin Ashraf ini telah mengadakan konspirasi dengan pihak luar. Di awal penghijrahan Rasulullah SAW tiba di Madinah dan berjanji kepada orang-orang Madinah termasuk orang-orang Yahudi bahawa Rasulullah SAW sebagai ketua negara, ketua di Madinah dan semua masing-masing harus berusaha untuk mempertahankan negara ini, bertanggungjawab. Tetapi kenyataannya Ka'ab telah mengadakan perhubungan dengan pihak luar untuk menyerang Islam dan semua orang tahu. Kemudian dia bawa pula syair-syair yang menghina wanita-wanita Islam yang boleh mengundang kemarahan orang-orang Arab. Waktu tu memang tegang antara orang-orang Islam dengan orang-orang bukan Islam. Jadi disebabkan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan supaya mereka ini dibunuh. Dan tak lama lepas itu juga Banu Kainuka ini telah dibuang negeri. Ramai di kalangan mereka telah diperintah untuk buang negeri. Kerana ada di antara mereka yang bersekongkol juga. Jadi inilah wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun. Allah Taala telah memperlihatkan tanda-tandanya supaya kamu berfikir. Jadi dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menangkap, dapat tahu setelah siasatan dapat tahu Ka'ab yang adalah punca segala-galanya, lalu dia dijatuhkan hukuman mati dan ada juga di kalangan mereka yang telah dibuang negeri. Jadi ada yang dibuang negeri dan banyaklah harta-harta rampasan perang itu diberikan kepada keluarga-keluarga yang terlibat tadi. Jadi di sini ayat ini menjelaskan bahawa kalau terjadi satu pembunuhan dan itu perlu dibela. Kalau kita tidak bela, di sini Allah Taala terangkan, kazalika yuhillahu mauta, maknanya bila ada terjadi pembunuhan itu perlu dibela. Kalau kita tidak bela akan timbul lagi kekecohan. Sebab itu dalam Islam ada kisas. Kalau hukum bunuh, jadi perlu dijatuhkan hukuman bunuh juga. Supaya keluarga yang terlibat, keluarga orang yang terbunuh itu tidak menyimpan dendam atau tidak merasa dirugikan kalau pembunuh itu telah dijatuhkan hukuman mati. Dan nasib orang yang dibunuh itu terbela. Ini maksudnya kazalika yuhillahu mauta. Jadi nasib orang yang mati itu terbela, maksud hiduplah dia dapat terbela daripada nasibnya itu dan dapat ketahui siapa pembunuhnya. Ini yang dimasukkan oleh Allah SWT. Bukan orang yang dimati itu kemudian dihidupkan. Tapi kita sangat duka cita, malang sekali bahawa cerita yang tadi kata mayat dihidupkan dengan dipukul dengan tulang itu ada dalam tafsir Fathul Bayan. Sepatutnya mereka tak boleh berpandukan daripada cerita rekaan orang-orang Yahudi yang mungkin sengaja untuk merosakkan pelajaran Islam. Tapi kalau kita lihat inilah yang sebenarnya yang dikatakan orang mati dihidupkan, maknanya bukti-bukti itu perlu dihidupkan atau nasib orang yang terbunuh itu perlu dibela. Jadi kejadian yang tadi saya terangkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan disebabkan seorang sahaja terbunuh, tapi disebabkan hasutan itu boleh menimbulkan ketegangan, boleh terjadi perang saudara di tengah-tengah kota Madinah.
Jadi untuk mengelakkan daripada perkara ini terjadi, jadi dari awal lagi Rasulullah SAW telah potong akar yang kotor, yang busuk itu. Jadi Allah Ta'ala telah melihatkan tanda-tandanya dengan pertolongan Allah SWT supaya kita berfikir. Dan Rasulullah SAW telah melakukan keputusan yang tepat untuk membuang negeri Bainuka Nuka daripada Madinah pada ketika itu. Dan membunuh orang yang telah membuat hasutan yang menimbulkan ketegangan di tengah-tengah Islam pada waktu itu. Jadi nanti kita boleh tanyakan soalan dan kita boleh kembangkan. Dan insya-Allah taala kita akan sambung ayat seterusnya pun masih berkaitan dengan sini. Kita akan sambung pada esoknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.